Semuanya datang daripada kuasa hak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Oleh itu pada petang yang mulia ini, marilah sama-sama kita menginsafi bahawa kuasa itu amanah besar yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sekadar pinjaman dan tak ada jaminan bahawa ia akan kekal dalam genggaman selama-lamanya. Dari segi adatnya dalam proses demokrasi, kuasa dan pemerintahan yang kita pegang pada hari ini dalam UMNO itu ditentukan oleh rakyat, di mana mereka menentukan sama ada kita dapat membentukkan kerajaan ataupun tidak. Namun hakikatnya ia semua adalah berpaksikan kepada iradat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Pada petang yang mulia ini saya menyeru kepada kita semua untuk memahami bahawa segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawa tampuk kekuasaan yang ada pada hari ini, nikmat pemerintahan yang ada pada UMNO hari ini, akhirnya datangnya daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan, tidak ada garanti apabila pilihan raya umum yang akan datang kita akan kembali sebagai kerajaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kita, segala nikmat yang dikurniakan kepada mana-mana kaum itu tidak akan diubah, melainkan kaum itu sendiri yang dapat nikmat tersebut ubah nikmat yang dikurniakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zalika bi anna Allah lam yakum ghairan nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Nikmat yang dikurniakan kepada mana-mana kaum tidak akan mengubah hingga kaum itu sendiri, melainkan kaum itu sendiri mengubah nikmatnya. Maka sebab itu pada hari ini kita berhimpun kerana kita tahu bahawa sekiranya kita tidak buat sesuatu, nikmat yang dikurniakan kepada kita, nikmat pemerintahan yang sekaligus secara langsung memberi nikmat yang lebih besar kepada rakyat. Nikmat pemerintahan kita kepada UMNO yang diberi kepada kita sebagai UMNO secara langsung memberi nikmat yang lebih besar kepada rakyat. Itu kemajuan, kesejahteraan, pembangunan. Tidak akan dapat kita kekalkan sekiranya kita tidak buat sesuatu untuk kembalikan kepercayaan rakyat. Atas kesedaran ini, di mana kita tidak mahu nikmat ini lepas daripada tangan kita, nikmat pemerintahan, nikmat kesejahteraan rakyat. Sebab itulah hari ini kita melihat bagaimana UMNO, bagaimana kerajaan telah tampil di bawah kepimpinan Yang Amat Presiden untuk melaksanakan transformasi, meyakinkan semula rakyat terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Ini yang dimaksudkan transformasi. Sebab kalau tidak nikmat terlepas, kita tidak membuat sesuatu, kekalkan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili pemuda bersama dengan putri kekanda saya begitu hebat tadi, Datuk Rosnah. Terima kasih. Kita jatuh dan bangun sekali. Jatuh dan bangun sekali. Bangun, berdiri sekali maksudnya. Saya mewakili generasi muda dalam UMNO bersama dengan putri, pemuda dan putri. Kita ingin menegaskan di sini bahawa transformasi yang dibawa oleh Perdana Menteri, Presiden kita tadi adalah satu transformasi yang dapat respons yang cukup baik di kalangan generasi muda, di kalangan rakyat yang ada di luar. Ada dua perkara yang menarik minat mereka. Yang pertama dari segi generasi muda yang melihat apakah transformasi ini. Yang pertama adalah kerisauan mereka, kebimbangan mereka. Orang muda risau apa? Orang muda risau dan bimbang dengan pekerjaan, gaji mereka, masa depan ekonomi mereka, perumahan mereka,
Usahawan-usahawan dahagakan peluang-peluang yang diberikan kepada mereka. Kita tengok, kalau dari segi kerisauan, kalau dari segi kebimbangan anak muda, apa yang dibuat dalam transformasi tersebut? Adakah transformasi tersebut bawa jawapan kepada generasi muda? Kita tengok. Kalau kita cakap soal perumahan anak muda nak cari rumah pertama, kita tengok bagaimana Presiden perkenalkan perumahan rakyat satu Malaysia, skim rumah pertamaku. Anak muda pada hari ini senang beli rumah pertama Malaysia, dapat nikmat daripada UMNO dan Barisan Nasional. Yang kedua, dari segi pekerjaan, dari segi gaji yang rendah, Presiden buat satu keputusan yang bersejarah untuk menetapkan gaji minimum yang akan digubal oleh Majlis Konsultasi Gaji. Anak-anak muda yang kerja di kilang selama ini dapat pendapatan RM400, RM500, bakal melihat gaji mereka meningkat. Usaha siapa? Perjuangan siapa? Tidak lain tidak bukan perjuangan UMNO dan juga Barisan Nasional. Dalam NKEA, Economic Transformation Program, program transformasi ekonomi, bakal menubuhkan ataupun bakal mewujudkan lebih daripada 3 juta peluang pekerjaan baru menjelang tahun 2020. Jadi kalau kesimpulannya semua ini, melihat bahawa perkara yang pertama yang memikat hati orang muda untuk bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional pada hari ini, dari segi kerisauan mereka sudah pun diatasi melalui transformasi kerajaan yang dibawa oleh kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Yang kedua, soal keterbukaan. Orang muda bukan hanya melihat kebimbangan dari segi ekonomi, dari segi gaji mereka, tetapi sejauh mana UMNO dan Barisan Nasional berani untuk memberi kebebasan, keterbukaan, mengukuhkan lagi demokrasi, sama ada kita berani untuk memansuhkan akta-akta yang lama. Maka oleh sebab itu transformasi ini dengan berani dan jelas membawa lembaran ataupun sinar harapan baru demokrasi negara, pemansuhan ISA, pindahan AUKU, Akta Perhimpunan Aman. Ini semua menepati cetera seorang muda melihat kepada kebebasan dan keterbukaan. Tahniah kepada UMNO, Barisan Nasional dan Presiden kita. Semua ini tuan-tuan puan-puan menuntut kepada satu tasawur yang baru, satu worldview yang baru, satu tasawur worldview yang baru yang melihat kedudukan kita bukan daripada mentaliti yang lama. Kita tidak lagi berpaksikan mentaliti perang dingin, di mana kita tidak melihat keterbukaan itu menjadi satu perkara yang penting. Kita tak melihat ketelusan itu menjadi satu perkara yang penting. Kita berani tampil ke hadapan bahawa UMNO hari ini sudah berubah. Dan bukan hanya berubah dari segi superficial, tetapi tasawur worldview kita sendiri sudah berubah. Sebab itu baru-baru ini dalam Himpunan Pemuda Puteri mendengar amanat daripada Presiden, kita berani melaungkan slogan baru untuk pilihan raya yang akan datang, untuk menunjukkan bahawa insya-Allah kembalinya sokongan orang muda terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Hari ini Barisan Nasional menjadi pilihan orang muda yang ada di luar sana. Yang Amat Berhormat Presiden, saya sama juga dengan Puteri. Dalam perhimpunan kita banyak cakap soal candidate, winnable candidate, calon boleh menang dan sebagainya. Saya bagi tahu mereka, calon winnable ini ada ciri-cirinya. Bukan semua boleh jadi calon winnable candidate. Perlu ada al-quwah, maksudnya kemampuan, kekuatan melaksanakan tugas. Al-amanah, accountability bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan calon winnable candidate ini perlulah menghayati tasawur ataupun worldview baru. Tidak lagi dalam kepompong lama, tetapi juga berani tampil, memahami, menghayati perubahan yang dibawa oleh Presiden. Di sini, Yang Amat Berhormat Presiden, saya tidaklah mau mengulangi harapan pemuda. Saya percaya kita dah cakap. Tak payah kita cakap lagi. Di atas pentas keramat ini tak perlu kita ungkit lagi soal siapa nak jadi calon, harapan untuk orang muda dan sebagainya. Sekadar cukup untuk kita bagi ikrar. Orang muda, Puteri dah bagi tadi, pemuda juga bagi ikrar. Kita akan sokong siapa saja yang dipilih oleh Presiden menjadi winnable candidate kita. Cuma peringatan kepada kita semua termasuk diri saya sendiri. Winnable candidate itu seorang saja. Bagi setiap kawasan, setiap kursi, winnable candidate itu seorang saja. Seorang individu. Kalau nak mengharapkan winnable candidate, bawa diri sendiri, bawa body dia saja, dia tak boleh menang. Kalau sekiranya winnable candidate itu
hanya atas kertas, seorang diri hebat tidak akan menang. Percayalah saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, kalau sekiranya calon itu atas kertas winnable candidate, tetapi beliau tidak dapat sokongan daripada jentera-jentera UMNO, orang-orang UMNO yang tidak bernama, yang tidak ada apa-apa jawatan, yang bertungkus lumus, yang ada di luar dewan ini, kempen siang malam membantu beliau, dia akan jadi losing candidate. Winnable candidate ini, tuan-tuan, puan-puan, tidak dapat menang, tidak boleh jadi winning candidate sekiranya tidak ada winning party di belakang calon tersebut. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, perlu kita gandeng bahu. Winnable candidate seorang saja, peti undi banyak, berpuluhan ribu pengundi, ribuan ataupun ratusan cawangan, dia sendiri nak jumpa tak boleh. Kalau sekiranya kita hanya agungkan winnable candidate tak cukup, kita kena agungkan jentera winnable party bersama dengan winnable candidate menangkan pilihan raya. Sebab itu kita minta pemuda pada hari ini, kita merayu kepada semua untuk bersatu. Pemuda yang lama, wanita, putri dan semua. Kita tekad dan kita pastikan perpaduan kita ampuh. Kerana winnable candidate atas kertas boleh kalah sekiranya parti tidak bersama. Jadi 3 formula. Sikit saja. Saya nak menggulung sikit je. Jadi formula kita senang. Winnable candidate, winnable prime minister kita sudah ada. Dan winnable party perlulah kita bawa pulang ke bahagian masing-masing. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya tahu dapat signal daripada ayahanda. Saya cuma nak akhiri ucapan saya dengan satu kisah. Kisah ini daripada sejarah Islam, di mana pada di akhir pemerintahan Khalifah Uthman, apabila pemberontak mengepung kediaman Khalifah. Di waktu itu Islam diserang. Di waktu itu agama kita diserang. Dan pada waktu dan ketika itu apabila pemberontak mahu membunuh Khalifah Uthman, Saidina Ali telah menghantar putranya. Saidina Ali telah hantar Saidina Hasan untuk jaga keselamatan Khalifah Uthman. Dan apabila Saidina Hasan tiba menjaga pekarangan kediaman Saidina Uthman, tidak ada apa-apa yang berlaku. Khalifah Uthman selamat oleh kerana putra muda Saidina Ali berada bersama menjaga keselamatan beliau. Tetapi apabila Saidina Hasan diperintah balik, diperintah untuk tinggalkan pekarangan rumah Khalifah Uthman, pada waktu dan ketika itulah pemberontak telah masuk dan membunuh Khalifah Uthman. Apa yang saya nak sampaikan di sini adalah, kalau sekiranya kita nak menang, kalau sekiranya kita nak pastikan bahawa kita dapat kembalikan kegemilangan UMNO dan Barisan Nasional, orang muda, orang lama perlu bergandeng bahu. Selagi kita ada dalam parti, kita menjaga presiden, kita menjaga timbalan presiden, kita jaga parti selagi pemuda bersama dengan tuan-tuan dan puan, insya-Allah parti kita akan kita selamatkan, parti kita akan kita kembalikan dalam pilihan raya yang akan datang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Presiden kerana mengiktiraf pemuda sebagai ketumbukan parti. Kepada timbalan Presiden saya ucapkan terima kasih kerana mengiktiraf pemuda sebagai hulu balang parti. Kita tidak syok sendiri mendapat gelaran tersebut. Kita terima dengan tawaduk bahawa ini adalah amanah yang dalam pilihan raya yang akan datang. Atas pengiktirafan tersebut, saya ingin menghadiahkan semula 2 rakaat pantun. 1 untuk Presiden, 1 untuk timbalan Presiden. Tapi sebelum itu, Tuan Timbalan Pengurusi Tetap, mana mungkin, bukan hanya Presiden, timbalan Presiden, mana mungkin hari ini kita boleh kata UMNO tidak bagi tempat kepada orang muda. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pengurusi Badan Perhubungan. Kita tengok juru cakap negeri tahun ini banyak datang daripada pergerakan pemuda. Inilah contoh peremajaan parti. Kepada timbalan Presiden, apa merayap di tengah sawah? Ku belik rupanya si anak lipan. Membujur lalu melintang patah. Pemuda tak gentar marah ke hadapan. Kepada Presiden, tunggul kecil di tengah huma.
buat tanda antara sempadan. Biar apapun pembangkang cuba, Putrajaya tetap pemuda pertahankan. Bagi pemuda Presiden, walau sebesar mana badai mendatang, walau setinggi mana gunung nak didaki, walau jauh beribu batu, walau panasnya lautan api, kami pemuda UMNO akan menggadaikan jiwa dan nyawa demi maruah agama, bangsa dan negara. Presiden, palulah gendang, tiuplah whistle, bunyilah semboyan, serulah azan yang kedua. Pemuda bersedia untuk menjadi hulu balang dan pejuang ketumbukan bagi Barisan Nasional, memastikan kemenangan kita dalam pilihan raya yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi memberi pemuda peluang untuk menjadi jurubahas dan menyertai perhimpunan hari ini. InsyaAllah sama-sama kita kembalikan sokongan anak muda, orang muda kepada BN dalam pilihan raya akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.